بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam barisan EJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ini kita tengok surah Asy-Syu'ara pada ayat yang ke 111. Sebagaimana biasa, kita baca dulu ayat 111 sehingga ayat 118. Tuan-tuan, puan-puan ikut kawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang ke 111 surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Maksud dia, qalu anu'minu laka, mereka berkata, siapa ni? Orang-orang kafir. Anu'minu laka, apakah kami mesti beriman kepada engkau, wattaba'akal arzalun, dan pengikut-pengikut engkau al-arzalun yang hina. Tuan-tuan, puan-puan, kita masih lagi dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, di mana kerja Nabi Nuh adalah menyampaikan dakwah kepada kaum dia dan
mengambil masa 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia dalam tempoh yang paling lama tak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Tapi reaksi kaum dia, qalu anu'minu laka. Mereka berkata, ramai-ramai berkata, tuan-tuan, apakah kami kena beriman pada engkau dan ikut bersama dengan pengikut engkau yang hina? Ini perangai orang kafir, tuan-tuan. Bila dia, kebanyakan orang kafir ni kaya, kan? Zaman sekarang pun macam itulah, kan? Tuan-tuan tengok yang kaya, top 10, top 20 dalam dunia ni siapa yang kaya? Ada orang Islam lah, top 10 10 yang paling kaya di dunia. Kita tengok orang bukan Islam, tuan-tuan, ada yang buat rumah sampai ini dah lama dah, cerita puluh tahun yang lepas, buat rumah 27 tingkat, kan? Bernilai 6 bilion, bukan 6 juta, kan? 6 bilion rumah. Bukan orang Islam, tuan-tuan. Orang bukan Islam. Bila dia orang ni kaya raya, maka mereka memandang pengikut-pengikut pada Nabi ni adalah orang yang hina disebabkan miskin. Pengikut Nabi macam itulah. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, surah Abbas. Surah Abbas kan diturunkan kenapa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa tak selesa dengan Abdullah ibnu Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta mata dia. Masa Nabi tengah mengajar pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy ni ada depan Nabi ni, bukan orang biasa, VVIP, kan? Ada depan Nabi. Tiba-tiba Abdullah ibnu Maktum datang sebelah ni, datang ikut ni, kan? Datang ikut ni, terus tegur Nabi, kan? Minta dengan Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku apa yang sepatutnya lah, lebih kurang gitu. Nabi tengok Abdullah ibnu Maktum, kalau bahasa kita lah, bahasa kita sekarang, ni kacau daun ni, kan? Aku tengah berhadapan dengan pembesar-pembesar Quraisy, kau datang, kan, mencelah Abdullah ibnu Maktum ni. Dia mana tahu depan tu siapa dia, kan? Dia tak nampak, kan? Dia buta, kan? Jadi Nabi memalingkan wajahnya sambil bermasam muka. Nabi paling wajah, tak layan Abdullah ibnu Maktum ni. Lalu turunlah surah Abasa wa tawalla. Abasa, engkau bermasam muka, wa tawalla, dan berpaling, kan? Anja'ahul a'ma, apabila datang kepadanya orang yang buta, kan? Dalam surah tu Allah kata yang buta ni lebih ikhlas untuk belajar daripada yang kaya-kaya ni. Yang pembesar-pembesar ni datang, dia bukan nak ikut pun, dia datang nak tengok market macam mana, kan? Nak tengok, nak test, bukan nak ikut. Hak benar-benar nak beriman, hak buta ni, kan? Jadi ringkas cerita, bila Nabi kena tegur dengan Allah Ta'ala, lepas tu Nabi muliakan Abdullah ibnu Maktum. Hak pembesar-pembesar ni tak masuk Islam pun. Abu Lahab, Abu Jahal mana nak masuk Islam? Tak masuk, tuan-tuan. Begitulah orang kafir, tuan-tuan. Zaman Nabi pun, Nabi kita lah kena hina. Pembesar-pembesar Quraisy tak nak masuk Islam sebab sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam kebanyakannya miskin. Sayyidina Bilal, Abu Hurairah, orang yang miskin, tuan-tuan, kan? Orang pembesar-pembesar ni, dia tak boleh duduk dengan orang miskin ni, tak boleh. Zaman dulu lah, tuan-tuan. Zaman sekarang pun ada juga, kan? Zaman sekarang ada juga orang kaya-kaya tak boleh duduk dengan orang miskin, kan? Okey, tuan-tuan. Jadi dalam ayat 111 ni, orang-orang kafir
yang menjadi kaum Nabi Nuh, mereka menolak untuk beriman kepada Nabi Nuh, bahkan mereka menganjing. Mereka kata, apakah patut kami beriman dengan engkau sedangkan pengikut engkau ni adalah arzalun. Wattaba'akal arzalun, engkau diikuti, followers engkau ni semua papa kedana, fakir miskin, takkan kami nak ikut. Itu ayat dia. Dia tak tahu yang awal masuk syurga tu bukan orang kaya, kan? Masuk syurga ni orang yang miskin je. Sebab bicara dia tak banyak. Orang kaya ni bicara dia di padang mahsyar itu panjang lebar. Allahu Akbar. Perspektif Islam lain, perspektif orang kafir memang lain lah, tak sama. Jadi kita ikut Islam ke ikut kafir? Ikut Islam lah, kan? Jangan kita terpengaruh dengan beberapa orang yang kaya raya bercakap pasal Islam sedangkan dia bukan Islam, kan? Jangan kita terpengaruh, tuan-tuan. Berpeganglah kita dengan ajaran Allah Ta'ala. Lalu pada ayat 112 Allah Ta'ala berfirman, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Qala, berkata, siapa ni? Nabi Nuh berkata, wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Dia terjemah apa dalam ni? Dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan pangkat dan pekerjaan mereka. Nabi Nuh kata, kerja aku ni dakwah je, kan? Hak nak beriman dengan aku tu, dia kerja apa aku tak peduli. Bukan perlu aku cek semua-semua. Oh ni fakir miskin, tak payah beriman. Nak beriman dengan aku semua orang yang kaya-kaya, tak ada. Nabi Nuh kata, aku ajak orang ni tak kira siapa, fakir ke miskin ke kaya ke raya, kan? Aku akan ajak, kan? Bukan kerja aku nak tahu secara detail dia punya kehidupan, kan? Kaya ke miskin ke orang ni tak mesti, kata Nabi Nuh. Sebab apa? In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Ayat 113, sebab perhitungan mereka bukan aku yang nak kira, itu adalah Allah Ta'ala esok. Law tash'urun, kalau kamu sedarlah, kan? Bukan aku yang nak kira baik buruk, nak nilai seseorang itu. Yang nak menilai adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat esok, kan? Yalah, kita nak mengajak orang, kita berdakwah pada orang, kena tengok dulu ke siapa tahap ekonomi dia, kan? Kekayaan dia, miskin ke? Miskin, tak payah, kan? Kita bukan syarikat MLM, kan? Jualan langsung ni bukan, kan? Jualan langsung kalau orang miskin dia tak, saya rasa dia tak ambil lah, kan? Sebab nak masuk dia tu kena ada duit lah, kan? Tak ada duit nak masuk ahli macam mana, kan? Okey, tuan-tuan. Kemudian pada ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, wa ma ana bitaridil mu'minin. Kata lagi, ini kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kata apa? Dan aku tidak akan menjauhi orang-orang beriman. Aku tidak akan membuang orang-orang beriman. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, aku tak akan buang. Begitulah apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal, Nabi buang tak? Jadi sahabat rapat Nabi, bahkan dijanjikan syurga. Pada malam Isra Mi'raj, Sayyidina Bilal dah ada dalam syurga dah, kan? Orang miskin, orang kaya mana, kan? Itu kelebihan orang miskin. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain kebanyakannya adalah yang fakir dan miskin. Ada yang tahap fakir, ada yang tahap miskin. Dia level, tuan-tuan, asnaf tu, kan? Asnaf.
yang memerlukan zakat. Tapi Nabi Nuh kata, aku takkan buang pengikut-pengikut aku di kalangan orang-orang beriman. Tak kira lah dia miskin ke, dia kaya ke, aku tak buang dia, kan. Bukan aku nak pilih bulu, kan. Dalam ayat dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha Allah. Allah bagi tahu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau buang orang yang diajak kepada Tuhan mereka pagi dan petang dan mereka menghendaki wajah Allah Ta'ala. Ma alaika min hisabihim, engkau bukan menghitung amalan mereka, kekayaan mereka. Wa ma min hisabika alaihim, dan mereka juga tidak menghitung kekayaan, kemiskinan engkau. Fatatrudahum fatakuna minaz zalimin, kalau engkau buang mereka maka engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Tak boleh tuan-tuan, dalam berdakwah di jalan Allah, kita tak boleh nak pilih bulu ni orang kaya, orang miskin. Itu pilihan dah tuan-tuan. Semua sekali, tak kira kaya miskin, kita ajak datang kepada Islam. Sama nak datang masjid, masjid tak pernah buat kota orang kaya, orang miskin, tak ada, kan. Tak ada kasta nak datang masjid, kan. Lalu kata Nabi Nuh lagi pada ayat 115, in ana illa nazirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi ancaman yang jelas. Itu kerja aku, bagi tahu pasal syurga, bagi tahu pasal neraka. Engkau kaya tak kaya, itu bukan kerjaku, kan. Bila Nabi Nuh jawab panjang lebar daripada ayat 12 sampai ayat 15, jawapan Nabi Nuh yang kita baca tadi tu, kan. Maka reaksi kaum dia macam mana? Qalu, pada ayat 116, qalu la illam tantahi ya Nuh, mereka berkata, hei Nabi Nuh, kalau engkau tak berhenti daripada dakwah ni, dakwah engkau ni, kalau tak berhenti, la takunanna minal marjumin, nescaya engkau akan direjam oleh kami akan rejam engkau. Rejam ni antara azab seksaan yang menakutkan tuan-tuan. Baling dengan batu, oi, seronok lah. Kita lalu orang baling dengan batu, kalau sebiji batu pun dah sakit dah, kan. Kalau ramai-ramai duk baling tu, beratus orang duk baling tuan-tuan, batu mati kita, tuan-tuan. Itu yang dihadapi oleh Nabi Nuh, kan. Kaum dia tak nak terima, terutamanya yang kaya-raya ni, tak nak terima Nabi Nuh, malah mengancam lagi Nabi Nuh, kan. Kalau engkau nak menyampaikan juga dakwah, nak teruskan juga dakwah, kami akan rejam engkau. Nabi, dia orang nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Padahal Nabi Nuh ni, kita dah cakap dah sebelum ni, dia mengajak orang 950 tahun tu tak pernah ambil upah pun, tuan-tuan. Bukan kata 950 tahun tu dia dah kaya raya dah, kan, dengan upah berdakwah tu. Tak, tuan-tuan. Ikhlasnya Nabi Nuh alaihissalam, yang penting kaum dia beriman. Tapi berapa ramai kaum dia beriman, tuan-tuan? Berapa ramai? 50 orang je. Dalam kaum dia tu ratus ribu orang, tuan-tuan, ramai, kan? Tapi yang beriman 50 orang je. Majoriti memang kena buli, hari-hari kena buli, tuan-tuan. Kalau dah jadi minoriti, kan, dah jadi minoriti, golongan yang terkecil, memang kena hina besar-besaran. Bila Nabi Nuh diancam untuk
direjam. Rejam ni mati ya tuan-tuan, kan? Dengan ancaman rejam. Lalu pada ayat 117 Nabi Nuh berkata, Nabi Nuh mengadu pada Allah Ta'ala, qala rabbi inna qaumi kazzabun. Telah berkata Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kazzabun, mendustakan aku, tak nak percaya pada aku, kan? Allahu Akbar. Manusia tuan-tuan, bila tidak ada harta, siapa nak percaya tuan-tuan, kan? Itu tabiat manusia, kan? Tuan-tuan tengok fenomena zaman sekarang, bukan zaman sekarang, lama lah macam tu. Kalau kita orang yang tak berduit ni, kita buat lawak, orang tak berapa nak gelak tuan-tuan, kan? Tapi kalau orang kaya raya buat lawak, kan, hak tak lawak pun orang gelak, besar-besaran orang gelak, kan? Dia jadi macam tu. Apa ni, kesan orang kata apa, kesan daripada kekayaan, pengaruh, kan? Kesan daripada pengaruh. Allahu Akbar. Lalu Nabi Nuh kata, sesungguhnya kaumku mendustakan aku. Maknanya tidak nak beriman. Bukan setakat tidak nak beriman, mengancam lagi untuk bunuh. Tapi Nabi Nuh tak mengadu pada Allah Ta'ala pasal kaum dia nak bunuh. Disebut dalam tafsir ni, hanya Nabi Nuh cakap kaum dia tidak nak beriman saja, kan? Tidak nak beriman. Lalu Nabi Nuh cakap lagi pada Allah Ta'ala, faftah baini wa bainahum, pada ayat 118, faftah baini wa bainahum fathan wa najini wa mammai minal mu'minin. Maksud dia apa? Oleh itu, hukumlah antaraku dengan mereka dengan hukuman tegas yang menegaskan yang benar dan melenyapkan yang salah, serta selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama denganku. Dia terjemahkan dengan hukum. Faftah baini wa bainahum fathan. Faftah baini, hukumlah. Dengan tuan-tuan, dia terjemah apa? Ada terjemah? Tak ada. Dia terjemah apa? Sama. Maka hukumlah. Faftah baini wa bainahum ni, hukumlah tu boleh juga, kan? Cuma bahasa kita apa? Supaya Allah buat keputusan Nabi Nuh dengan kaum dia ni apa nak jadi, kan? Kalau suami isteri bergaduh, kan, bergaduh, lalu tak boleh nak selesai, bawa ke jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai itu akan tentukan apa nasib suami isteri ni. Dia panggil apa tu, tuan-tuan? Istilah kita. Itu maksud dia faftah bainana wa faftah baini wa bainahum. Buat keputusan, kan? Apa yang patut. Sekarang seseolah Nabi Nuh dah nak tarik diri dah, kan? Dah nak tarik diri dah. 950 tahun berdakwah, tak dengar tuan-tuan. Ui, gila. Kalau kita dah lama dah, tak ada, kan tuan-tuan? Saya pun kalau datang kuliah, ada 2-3 orang je, masyarakat ramai, lalah dengan saya hilang tuan-tuan. Dah berapa kali kuliah je, kan? Tapi Nabi Nuh sabar 950 tahun tuan-tuan. 50 orang je, kan? 50 orang. Allahu Akbar. Lalu macam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, saya cerita sikit Nabi Musa. Saya dah cerita dah, belum ni? Nabi Musa suruh Bani Israel masuk ke Palestin. Dah cerita dah? Belum?
Nabi Musa dia panggil saat akhir dah ni. Saat akhir Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Kan? Dah Nabi Musa dah lama dah duduk dengan Bani Israel. Bani Israel sembah anak lembu kan. Hak nak keluarkan Bani Israel daripada Fir'aun, selamatkan daripada Fir'aun. Cerita panjang lebar tu. Akhir sekali Allah perintah kepada Bani Israel. Allah bagi tahu Nabi Musa, kau bawa kaum kau masuk ke Palestin. Sebab Bani Israel ni tuan-tuan, masa dia duduk di Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ada sekarang tuan-tuan, kalau tuan tengok dalam peta Mesir, Semenanjung Sinai ni dia hampir dengan Israel, hampir dengan Palestin. Hampir pun ratus batu juga tu kan. Jauh juga. Tapi Semenanjung Sinai ni tuan-tuan tengok Laut Merah tu, atas dia tu ada cabang kan. Belah utara Laut Merah tu ada cabang. Cabang itulah tanah yang duduk di cabang Laut Merah tu, itu dinamakan Semenanjung Sinai kan. Besar tanah tu, dengan Malaysia ni nak sama besar kot tuan kan. Besar tanah tu. Jadi Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa daripada Fir'aun tu duduk kat situlah, duduk di Semenanjung Sinai tu. Duduk berapa lama kat situ. Semenanjung Sinai ni bumi yang tak subur, tak ada pokok. Kalau ada pun 1-2 pokok, tak banyak. Pokok tak banyak. Kering kontang kan. Lalu Bani Israel minta dengan Allah Ta'ala kan, ya Allah, kami boring dah duk makan makanan hak sama ni. Allah bagi percuma kepada Bani Israel. Masa duduk di Semenanjung Sinai tu, Allah bagi percuma burung dengan madu kan. Tak payah nak pergi memburu burung kan. Tak payah masuk hutan, tak payah pergi panjat gunung apa semua kan. Duduk je dekat situ, burung datang, kau tangkap, sembelih, makan kan. Lama duk makan burung, boring. Wahai puas dah kan. Ya Allah, dia minta dengan Nabi Musa, wahai Musa, kau minta dengan Allah Ta'ala, kami nak juga makan bawang, makan bawang putih, bawang merah, ni adas ni dal kan, kacang dal, macam-macam lah dia minta. Lalu Allah kata pada Bani Israel, kalau kau nak benda macam tu, kau kena turun ke Mesir lah, bandar Mesir, Kairah. Pergi ke Kairah kan. Kat sana ada bagai-bagai. Kalau kau nak duduk sini, itu je makanan kan. Tak ada lebih. Sebab nak cucuk tanam tak jadi sana tuan-tuan. Cucuk tanam. Dalam pada tu Allah suruh Nabi Musa arahkan kaum dia masuk Palestin. Sebab dia orang tak jauh dah dengan Palestin. Masuk kan. Bani Israel dah tahu dah dengar cerita dah orang Palestin macam mana kan. Lalu Bani Israel sebulat suara cakap dekat Nabi Musa, lan nadkhulaha, diabadikan kata-kata dia orang ni dalam surah Al-Imran tak silap saya kan. Inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam negeri Palestin selama-lamanya. Kami tak akan masuk. Kau tak payah suruhlah kami masuk kan. Inna fiha qauman jabbarin, sebab dalam Palestin itu didiami oleh satu kaum yang digelarkan dengan Jabbarin, kaum Jabbarin kan. Kami tak akan masuk, kata Bani Israel kan. Oh, kat situ frust Nabi Musa AS. Memang kaum Jabbarin ni, Bani Israel ni bangsa penakut tuan-tuan. Kebetulan kaum Jabbarin ni adalah raksasa. Manusia tapi badan besar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak dalam internet, kaum Jabbarin ada setengah pendapat kata ketinggian dia 3 meter. 3 meter. Kita semeter lebih je. Kita orang Melayu tak sampai 2 meter kan. Dia 3 meter.
Ada setengah cakap ketinggian dia adalah 22 meter. Kan? Memang gegasi. Kan? Gegasi tuan-tuan. Nabi Musa bila Allah suruh masuk ke Palestin, Nabi Musa hantar 2 orang pergi tinjau masuk kan, pergi mengintip tengok betul ke kaum Jabarin ni besar kan. Pergi intip, 2 orang tu pergi intip, lala kena tangkap. Tuan-tuan, kena tangkap dekat kaum Jabarin. Biasanya sebelum ni kaum Jabarin kalau tangkap memang dia bunuh lah. Kan? Memang dia bunuh. Dia tangkap 2 orang ni, dia tanya, kau ni kan, datang buat apa dekat negeri kami? Kan? Lalu 2 orang ni jawab, kami adalah utusan Nabi Musa, Nabi Allah. Kan? Nabi Musa alaihissalam, untuk meninjau tengok apa aktiviti kaum dekat sini kan. Ringkas cerita, kaum ni nak bagi amaran kepada Bani Israel supaya jangan masuk. Jadi dia orang bagi tahu, dia bebaskan 2 orang ni, tapi engkau balik, engkau bawa buah anggur 2-3 biji je, 2 anggur bawa tuan-tuan. Tapi kena bawa dengan kenderaan. Sebiji buah anggur tu lebih besar daripada kita. Kan? Biji buah anggur. Bawa balik, Bani Israel tengok kalau buah anggur macam ni, orang dia macam mana? Kan? Orang dia macam mana? Hak tu Bani Israel tuan-tuan cakap terus dekat Nabi Musa, kami tak akan masuk negeri Palestin ni untuk selama-lamanya. Gila nak lawan gegasi kan. Gitulah bahasanya tuan-tuan. Tapi ada orang yang beriman dengan Nabi Musa cakap kepada kaum dia, sebenarnya memang kau tengok itu gegasi, tapi kau kena faham ini arahan Allah. Arahan Allah, bila arahan Allah kau ikut je, kamu ikut je kan. Dia sebut, diabadikan kata-kata orang ni, kalau kamu masuk je dalam Palestin tu, kamu tak perlu berperang, kamu akan menang. Kamu terus akan menang. Sebab ini arahan Allah. Kan? Tak dengar tuan-tuan. Bani Israel tak dengar. Berkeras tak nak masuk. Maka masa itulah Nabi Musa berkata pada Allah Ta'ala, ya Allah, kaum aku cukup degil kan. Maka engkau pisahkan aku kan. Engkau pisahkan aku daripada kaum aku, sebab kaum aku ni kauman fasikin, kaum yang fasik. Arahan aku sebagai Nabi tak nak dengar, tak nak ikut. Berapa banyak dah arahan Nabi Musa yang dia orang tak nak ikut tuan-tuan. Degilnya amat. Itu Yahudi pada hari ini tuan-tuan. Nabi arah pun dia tak dengar. Siapa yang boleh kontrol Israel hari ini tuan-tuan? Ada orang boleh kontrol Israel hari ini? Tak ada. Kan? Mana dia nak dengar? Amerika bawah dia. Kan? Sebesar-besar mereka tu duduk bawah dia. Mana dia dengar buah orang tuan-tuan? Allahu Akbar. Jadi berpisahlah Nabi Musa dengan Bani Israel. Hilang. Nabi Musa hilang dan tak tahu kubur Nabi Musa kat mana. Kan? Kubur Nabi Harun ada. Tuan-tuan. Kubur Nabi Musa tak jumpa sampai hari ni. Kan? Okey tuan-tuan. Sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Bila kaum dia mendustakan dia, lalu Nabi Nuh minta dengan Allah Ta'ala, putuskanlah antara aku dengan kaum aku. Apa yang perlu dibuat kan? Sebab aku dah tak boleh pergi dah. 950 tahun ajak berdakwah tak nak terima. Sekarang kau bagilah apa keputusan yang perlu aku laksanakan. Lalu Nabi Nuh minta supaya Allah selamatkan dia dan pengikutnya daripada kaum yang zalim. Lalu Allah cakap pada ayat 119, fa anjaynahu wa man ma'ahu, lalu kami selamatkan Nabi Nuh wa man ma'ahu dan pengikut-pengikutnya fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh syarat. Ni Allah tak cerita awal buat kapal tu, tapi Allah bagi tahu sebab doa Nabi Nuh macam tu, Allah selamatkan Nabi Nuh dengan kapal. Kapal. Okey tuan-tuan.
kapal Nabi Nuh ni, saya ulang balik, tuan-tuan boleh tengok dalam internet ni, saya rujuk kepada mufti wilayah. Dia cakap ringkasan, panjang kapal Nabi Nuh ni, ada pendapat mengatakan, pendapat pertama mengatakan panjang dia 300 hasta. 300 hasta maknanya lebih kurang dalam 450 kaki. 450 kaki, tuan-tuan. Lebar dia 50 hasta dan tinggi dia 30 hasta. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, panjang dia 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tinggi tak disebut. Pendapat ketiga mengatakan panjang kapal Nabi Nuh adalah 1200 hasta. 1200 hasta. Maknanya tuan kali dengan sekaki setengah, berapa tu? 1200 dekat dengan 1700 kaki tu. 1500, 1700 kaki. Ui, banyak tuan-tuan. Dekat 500 meter. 500 meter tu setengah kilo panjang kapal. Setengah kilometer. Lebar dia 600 hasta dan tingginya tak disebut. Pendapat keempat mengatakan besar, panjang dia 400 hasta, lebar 30 hasta dan tinggi tak disebut. Ini pendapat-pendapat yang berkaitan dengan kapal Nabi Nuh. Besar, tuan-tuan. Macam mana Nabi Nuh boleh buat seorang macam tu, tuan-tuan? Itu hebat. Itu memang mukjizat besar-besaran, tuan-tuan. Bukan sikit-sikit. Okey, tuan-tuan. Nabi Nuh buat kapal dan akhirnya Allah minta Nabi Nuh menaiki kapal bersama dengan orang beriman, dan datang banjir besar, maka musnahlah orang-orang yang tidak beriman, yang lawan Nabi Nuh alaihi salam. Semua mati, tuan-tuan. Semua mati. Bukan semua mati. Hak ada atas muka bumi ni semua mati, tuan-tuan. Sebab banjir yang menenggelamkan Gunung Everest. Gunung Everest pun tenggelam. Tak ada gunung yang selamat atas muka bumi, tuan-tuan. Betapa besarnya banjir itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu berapa tinggi Gunung Everest? Apa tinggi Gunung Everest? 11 km, tuan-tuan. 11 km. Tinggi amat, tuan-tuan. Maknanya air banjir zaman Nabi Nuh tu melebihi 11 km. Mungkin 12 km. 12 km ni tahap kapal terbang tu, tuan-tuan. Laluan kapal terbang 10 km, 11 km. Allahu Akbar. Dahsyat, tuan-tuan. Summa aghraqna ba'dul baqin, ayat 20 last ya. Kemudian daripada itu kami tenggelamkan golongan kafir yang tidak turut bersama dalam bahtera, termasuklah anak Nabi Nuh alaihi salam. Anak Nabi Nuh pun tak selamat. Tak selamat sebab apa? Sebab tak nak naik kapal bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, puan-puan, ada lagi sikit lagi tu nanti kita baca kemudian, dan seterusnya kita akan masuk kepada kisah Ad, kaum Ad pula, kaum Nabi Nuh dan Nabi Abilah. Okey, tuan-tuan, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini, yang pertamanya, dakwah tidak mengenal kaya dan miskin. Siapa nak datang masjid ni, kaya ke miskin ke, kita bergaul. Kita adalah satu umat, kan? Tak ada beza kaya dengan miskin. Kita adalah satu umat. Jangan kita samakan perangai kita dengan orang kafir yang membeza-bezakan orang fakir miskin dengan orang kaya. Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.